Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sihat hari ni? Alhamdulillah semuanya sihat-sihat belaka. Okey, bertemu lagi kita pada pembelajaran hari ini, hari Khamis, bersama 18 Mac 2021. Okey, pada minggu lepas cikgu dah ajar kamu mengenai pendahuluan. Dan kamu juga dah mahir buat pendahuluan. Semua latihan yang kamu hantar dekat meja cikgu dah tanda dan alhamdulillah semua dapat yang menepati kriteria lah. Okey, pada hari ini cikgu ingin sambung mengenai buat isi pula, perenggan isi. Macam mana nak buat perenggan isi? Okey, cikgu hari ini buat satu je perenggan isi untuk kamu semua. Tak banyak pun, satu saja. Okey, namun sebelum tu, cikgu nak ulang balik kita punya konsep sebuah karangan. Kita guna apa? Orang lidi. Okey, kita guna orang lidi. Okey, kita tahu sebagai orang kita ada bahagian muka. Okey, ini adalah bahagian muka yang kita, bahagian kepala yang dipanggil dalam karangan pendahuluan. Okey, selepas itu badan dia. Okey, kat badan dia kita ada tangan. Okey, dalam bahagian badan ni kita panggil dia kan isi. Okey, selepas isi apa? Okey, penutup. Pada bahagian kaki dia penutup. Okey, pada bahagian isi ni lah yang kita kena titik beratkan. Kerana isi ni adalah orang kata jantung. Jantung kepada sesebuah karangan. Kerana isi ni lah yang ada markah yang banyak, yang kita perlu menghuraikan segala apa yang kita ingin sampaikan. Okey, seterusnya Jamil. Okey, cikgu ingin bagi tips lah untuk kamu senang ataupun mudah untuk membuat karangan. Jamil conteng hadiah papa. Siapa Jamil tu? Bukan biasa-biasa. Bukan cikgu suka hati je nak bagi awak Jamil jiran depan rumah awak ke. No, bukan. Jamil conteng hadiah papa ni adalah salah satu konsep ataupun satu tips untuk kamu ingat bagaimana ingin membuat karangan isi yang sebenar, isi yang mudah dan juga senang. Okey, hari ini tema cikgu berikan adalah kepentingan ilmu kepada generasi muda. Okey, J, kita ingat tadi Jamil tadi tu, J tu adalah ayat jawapan. Bagi ayat jawapan tu kita ada KS. KS ni apa? KS ni ialah kehendak soalan. Okey, kehendak soalan dia tadi adalah kepentingan ilmu kepada generasi muda. Okey, kita kena letak macam tu. Adalah atau ialah atau merupakan, dan kita letak isi. Isi apa yang kita nak huraikan? Apa kepentingan ilmu kepada generasi muda? Okey, yang kedua adalah C, ayat contoh. Okey, sebagai contoh. Cikgu dah letak dah perkataan banyak tu, awak tinggal saling je. Sebagai contoh, misalnya, tamsilnya, contohnya. Okey, yang ketiga adalah H, ayat huraian. Dalam ayat huraian ni kita guna 5W 1H. 5W 1H. Okey, kita ingat ayat yang sesuai adalah hal ini demikian kerana atau perkara ini terjadi kerana. Okey, ayat yang keempat kamu boleh, iaitu ayat penegas. Okay, ayat penegas ni sebenarnya kesimpulan kecil, tetapi cikgu lebih suka guna ayat penegas kerana ayat ni kita nak tegaskan kita punya isi. Kita nak bagi macam pembaca tu macam, oh betul lah apa yang dia cakap. Macam tu. Okey, biasanya cikgu sarankan kamu semua guna jelaslah, terbuktilah, tegaslah. Di sini apa, iaitu kita kena letak isi dia, isi yang kita telah pilih merupakan KS. KS tu apa? Kehendak soalan. Okey, kepentingan ilmu kepada generasi muda. Okey, seterusnya cikgu bagi awak contoh karangan yang satu perenggan yang dah full lah untuk awak mudah memahaminya. Okay. Kita kat sini ada kepentingan ilmu kepada generasi muda. Okey, kepentingan ilmu kepada generasi muda yang pertama adalah untuk menjamin masa hadapan yang cemerlang. Okey, kita tahu ni ayat apa ni? Siapa pandai jawab ni ayat apa? Betul, ni adalah ayat jawapan. Sebab tadi kat ayat jawapan kita kena ada apa? Dua benda kita kena ingat. Kita kena ada apa? Okey, betul. Kehendak soalan. Kehendak soalan tadi, kepentingan ilmu kepada generasi muda. Yang pertama adalah untuk menjamin masa hadapan yang cemerlang. Menjamin masa hadapan yang cemerlang ni apa? Yes, betul, isi. Okey, sebenarnya kamu boleh letak je kepentingan ilmu kepada generasi muda yang kedua.
kepentingan ilmu kepada jasa muda yang selanjutnya. Ilmu kepada jasa muda yang seterusnya. Macam tu kamu boleh letak untuk ayat jawapan kamu. Okey. Sebagai contoh. Okey, kita letak sebagai contoh. Kita dah tahu sebagai contoh ni ayat apa? Ayat contoh, betul. Okey, sebagai contoh, ayat Malaysia iaitu Dato' Amalina telah menjadi seorang doktor pakar di luar negara. Okey, selepas ayat contoh, ayat apa? Okey, ayat huraian. Hal ini demikian kerana beliau amat mementingkan ilmu dalam kehidupannya. Pada dasarnya, beliau bukanlah seorang yang bijaksana, namun beliau telah berusaha untuk menuntut ilmu sehingga berjaya. Dalam ayat huraian, kita guna formula 5W1H. Okey, jadi beliau amat mementingkan ilmu dalam kehidupannya. Tu kita guna kata tanya kenapa. Okey, kenapa? Kenapa Dr. Amalina ni menjadi seorang doktor pakar di luar negara? Sebab dia mementingkan ilmu. Pada dasarnya, beliau bukan seorang yang bijaksana, namun beliau telah berusaha. Berusaha ni apa? Cara bagaimana Dr. Amalina ni bagaimana Dr. Amalina menjadi seorang doktor dan juga bagaimana dia mementingkan ilmu dia. Seterusnya, ialah jelaslah di sini bahawa ayat apa? Betul, ayat penegas. Menjamin masa hadapan cemerlang. Kita ulang balik. Kita ulang apa? Isi. Betul. Lepas tu, merupakan kepentingan ilmu kepada generasi muda. Okey, ini kita ulang apa? Kehendak soalan. Okey, betul. Okey, bawah sini cikgu ada tampilkan mengenai modul untuk kamu semua tahu. Senang untuk kamu membuat karangan yang lengkap, membuat karangan isi yang lengkap. Okey, sekian terima kasih daripada cikgu.